نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. Saya lebih suka kalau orang nak mengaji kat saya duduk depan saya. Duduk depan. Saya lebih suka macam tu. Kalau tak boleh, tak payah aku buat. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Sesiapa yang Allah Ta'ala hidayahkan mereka, maka tidak ada orang yang boleh menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah Ta'ala sesatkan mereka, maka tidak ada sesiapa yang boleh memberi hidayah kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah azza wa jalla wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna wa la tanqusna wa'tina wa la tahrim 'alaina. Allahumma ihdina bihadyika warzuqna bi'aunika ya arhamar rahimin. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. صلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين وبعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena diberi kelapangan kepada kita untuk sama-sama berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, semata-mata untuk mengingat kepadanya, untuk beringat kepadanya. Kita pada bab yang kedua, iaitu muka surat 11. Minggu lepas kita bab yang pertama. Hari ini bab yang kedua, muka surat 11. Adab-adab utama seorang Muslim dalam menuntut ilmu syar'i. Benda yang paling penting sekali yang sepatutnya saya beri peringatan kepada tuan-tuan dan kepada diri saya sendiri. Bila kita mengaji ini, sebenarnya kita menuntut ilmu Allah, dan ia adalah wahyu. Bila sebut kata ilmu syar'i, ilmu syarak, ianya adalah wahyu, bukan macam ilmu matematik, ilmu sains yang ianya adalah ilmu ciptaan manusia. Nabi SAW apabila menerima wahyu, keadaannya amatlah teruk, amatlah sukar, sehingga wahyu yang pertama kali Rasulullah SAW terima
daripada gua Hira ke Demak. Tapi malangnya di akhir zaman ini, ilmu Allah Subhanahu wa taala ini dipandang ringan. Jadi kalau cara kita betul-betul kita nak menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka sepatutnya kita mengetahui adab-adab dan tata tertib untuk menuntut ilmu. Adab yang pertama, mengikhlaskan niat. Adab yang pertama, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Pertama kali niat kita kena ikhlas. Kita menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana lain daripada, bukan kerana nak tunjuk orang kata kita pandai, bukan kata untuk mendapat sijil, ijazah dan sebagainya. Dalam menuntut ilmu, kita harus ikhlas kerana Allah Ta'ala. Dan seseorang tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat jika ia tidak ikhlas kerana Allah. Tak dapat. Kalau orang tu dia nak menuntut ilmu, dia tidak ada keikhlasan, dia tak akan dapat ilmu. Dia tak akan dapat ilmu. Mungkinlah kalau cara di sekolah dia mengaji, dia boleh lulus periksa. Tapi sekat lulus periksa, dia boleh jawab periksa, lepas pada tu hilang. Hilang dia. Mungkinlah kita mengaji macam kita mengaji di masjid ni, kita tak kena periksa. Kita tak kena periksa apa, tak ada siapa dia nak buat periksa kat kita. Tapi kita tak dapat ilmu tu. Macam mana yang kata kita tak dapat ilmu tu? Sama ada kita tak faham ataupun kita tak boleh terima. Tak boleh terima ilmu tu. Kita tak boleh terima. Dia bercanggah dengan naluri kita. Kita tak boleh terima. Apa ramai orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak melepasi kerongkongnya. Dia baca dekat bunyi dia kerongkong, tak melepasi kerongkong dia, maknanya tak sampai ke jiwa dia, tak sampai ke hati dia, tak ada perasaan. Baca kisah neraka pun seronok, baca kisah surga tak ada keinginan. Tak ada keinginan. Sebab apa? Sebab syarat ataupun adab yang pertama tidak ada padanya, iaitu ikhlas. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk ikhlas. Bukan kata menuntut ilmu saja, bahkan segala perbuatan, segala kerja buat kita kena ikhlas. Kalau kita tak ikhlas, sia-sia amalan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din, hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyim." Padahal mereka tidak disuruh kita ni Allah Subhanahu wa taala tak ada suruh kita buat apa sesuatu pun kecuali agar beribadah. Tu je jawapan.
alamat daripada penciptaan manusia ni untuk menjadi hamba kepada Allah, bukan menjadi hamba kepada dunia, apatah lagi menjadi hamba kepada iblis, kepada syaitan. Allah Subhanahu wa ta'ala tak suruh kita melainkan beribadah hanya kepada Allah. Kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Iaitulah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Agama Islam ni agama yang betul. Dia tak ada ke kanan, tak ada ke kiri, dia betul. Nabi SAW satu hari dia menggariskan garisan yang lurus, kemudian dia menggariskan garisan yang kecil-kecil di kiri kanan garisan yang lurus. Lalu baginda membaca firman Allah, "Anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum 'an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum." Ini adalah jalanku yang lurus, maka hendaklah kamu ikut. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang berada di kiri kanan jalan tersebut. Karena kalau kamu ikut jalan-jalan tersebut, kamu akan terpisah daripada jalan yang sebenar. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kamu. Mudah-mudahan kamu akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita beribadat dan berada di atas agama itu adalah agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah yang dikatakan agama yang lurus. Jadi dalam ayat ini ada perkataan mukhlisina. Maknanya kita kena lakukan ibadah itu dalam keadaan suci, bersih daripada sebarang syirik, suci, bersih daripada sebarang penyembuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kalau cara kita menuntut ilmu adalah ibadah. Menuntut ilmu adalah ibadah. Maknanya apabila kita menuntut ilmu, kita hendaklah ikhlas, barulah dikira ibadah, dan barulah kita telah beradab ketika menuntut ilmu. Menuntut ilmu syar'i adalah ibadah yang paling agung dan mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang yang menuntut ilmu, Allah angkat derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di kalangan kamu, dan orang-orang yang menuntut ilmu, orang yang mendalami ilmu agama Allah Ta'ala, Allah angkat beberapa derajat. Mana dia berada pada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kerana itu wajib kita ikhlas dalam menuntut ilmu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda dalam hadis yang sahih, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung kepada niat. Mana segala apa yang kita buat, Allah
Allah Ta'ala akan beri ganjaran mengikut niat kita. Mengikut niat kita. Kalau kita niat baik, baiklah kita dapat. Kalau kita niat tidak baik, tidak baiklah. Orang lain tak ada kena-mengena kita. Macam kita mari mengaji ni, bukan ada kena-mengena orang lain. Kalau kita mari mengaji, kita niat ikhlas kerana Allah Ta'ala, dapatlah. Dapat. Tapi kalau kita mari mengaji ni, tak ada ikhlas kerana Allah Ta'ala, boleh duduk je lah. Boleh cakap orang tahu kata hang dia tupi masjid malam tu. Kat tu je lah. Cakap kita nak rasa bangga kita boleh mari masjid, cakap tu je lah. Lepas tu hasilannya tak ada. Hasilannya tak ada. Akhir sekali bila kita pergi nak dapatkan hasil dia, tak ada. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan apabila mereka datang di hadapan Allah nanti, maka Allah Ta'ala akan bentangkan, Allah Ta'ala akan tunjukkan segala apa yang mereka lakukan. Tiba-tiba amalan itu menjadi debu-debu yang berterbangan, sia-sia. Itu pentingnya niat yang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Kalau tidak, habis. No? Dan setiap orang hanya akan mendapatkan dari apa yang diniatkan. Dia akan dapat seperti mana yang dia niat. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengerjakan amalan yang baik sedikit pun dia akan tengok hasilnya. Siapa yang mengerjakan amalan kejahatan sedikit pun dia akan melihat hasilnya. Cuma orang yang berniat untuk melakukan kebaikan ni, dia dapat pahala sebelum buat. No? Dia dapat pahala sebelum buat. Bila dia berniat untuk melakukan kebaikan, Allah Ta'ala sudah tulis kebaikan baginya. Apabila dia buat, Allah Ta'ala tulis dia. Adapun orang yang berniat untuk melakukan kejahatan, sebelum dia buat, tidak ditulis. Bila dia berniat untuk buat jahat, kan? Contohnya dia niat nak lari daripada kelas mengaji. Contohlah kata duduk puasa duduk mengaji. Dia puasa nak dia pasang niat kita nak keluar daripada majlis. Allah tak tulis lagi. Tapi kalau cara dia keluar, baru dikira dia keluar, baru ditulis. Itu rahmat Allah Ta'ala, yang kata rahmat Allah Ta'ala. Maka barang siapa hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kerana Allah dan Rasul. Hijrah ni dulu lah. Kalau lah ni hijrah, maksud hijrah di sini mana? Kita meninggalkan sesuatu kejahatan, berpindah kepada buat benda yang baik. Itu hijrah. Kita hijrah mana? Kita tinggal apa yang Allah Ta'ala larang kita. Itu hijrah. Mana? Jadi kalau kita berhijrah dari ini, niat kita kerana Allah Ta'ala, maka kita akan dapatlah hijrah kerana Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang hijrahnya kerana dunia yang hendak diraihnya, atau kerana wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan niat hijrahnya itu. Mana kalau cara dia berpindah daripada satu tempat untuk mendapatkan dunia, hasil dunia, dia dapatlah dunia, dia tak dapat akhirat. Kalau dia berhijrah tadi kerana perempuan, dia dapatlah perempuan itu. Tetapi kerana Allah Ta'ala, dia tak dapat. Kerana Allah Ta'ala tak akan bagi ganjaran pahala. Menuntut ilmu bukan kerana Allah Ta'ala termasuk dosa besar. Dosa besar. Orang yang menuntut ilmu kerana lain daripada Allah Ta'ala berdosa besar. Kerana benda itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Nanti kita akan jumpa hadis-hadis, kita akan jumpa ayat Quran. Jaga-jaga. Tak menuntut, tak mengaji, berdosa. Mengaji kalau bukan kerana Allah, berdosa. Kena jaga, kena cermat-cermat. Kan? Jangan kata pula kalau mengaji berdosa, tak salah mengaji kita. Tak mengaji berdosa juga, sebab menuntut ilmu wajib. Talabul ilm fariidatun ala kulli
muslimin. Menuntut ilmu adalah satu kefarduan, satu kewajipan ke atas setiap orang muslim. Tapi oleh kerana kita dipengaruhi oleh dunia ni banyak mempengaruhi kita, menyebabkan kita tak merasa penting menuntut ilmu. Padahal menuntut ilmu itulah menjadi jaminan kepada selamat atau tidak selamat amalan kita. Kalau kita cek rata-rata muslim, orang-orang Islam ni, banyak amalan mereka itu tidak seperti mana yang disuruh oleh syarak. Sangat banyak. Apa sebabnya? Punca dia tak mau nak mengaji. Tak mau nak mengaji. Kita lebih mementingkan urusan dunia, nafsu kita tu, daripada urusan akhirat, roh kita. Nak tengok bandingan senangnya, pasar malam dengan malam di masjid mana banyak? Pasar malam dengan bermalam di masjid mana banyak? Mana waktu maghrib dengan waktu isya mana banyak? Banyak di pasar malam. Di pasar malam itu dunia, urusan dunia. Di masjid ini urusan akhirat. Di situ kita boleh nampak. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala pilih kita. Allah Ta'ala pilih kita daripada orang lain. Kan? Lupa pergi tengok tentang hitung nak pergi wang sak pada pasar malam lepas pada sungai tu. Saya duduk sebulan sini pergi cerita taman wak apa. Nak jalan tak boleh. Kereta penuh pasar malam. Pergi sungai ni kan. Tak tahulah ada ke tak lagi. Tak ada lah. BKP tak ada di situ. Buka pergi jalan tadi tahu nak simpang traffic light apa tadi tak habis. Ada waktu yang paling ramai kali dekat Maghrib. Dekat Maghrib paling ramai pasal apa? Waktu tu malaikat bila nanti boleh ambil kesempatan. Allah ni Nabi kata ya ta'aqabu fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Bergilih ganti malaikat malam dengan malaikat siang. Jadi boleh ambil kesempatan waktu tu. Kan? Kan ada kepentingan kau sangat. Kadang-kadang kita ada parti tengok nak pergi beli bawang ni hantuk lebih nak cucuk. No? Atau tu lah cerita. Tu kau mari masjid. Mari masjid kita bukan nak puasa nak bawa anak bini kita. Tak ada. Aku ajak dah dia mahu turut. Turut dah kita boleh buat. Kan? Menuntut ilmu bukan kerana Allah Ta'ala termasuk dosa besar. Satu, penyebab tercegah dari aroma syurga. Tak bau syurga. Kalau kita menuntut ilmu kerana lain daripada Allah Ta'ala, nak syurah ke, nak megah ke, nak sombong ke, nak tunjuk ke orang ke, nak yang kata dia pandai ke, tak bau syurga. Aroma-aroma tu tak bau. Tercegah dari aroma syurga, bau syurga. Tak bau. Masuk? Tak masuk. Bau bedak. Dan Allah Ta'ala menyediakan azab yang pedih bagi orang yang meniatkannya bukan kerana Allah. Tiga. Yang pertama dosa besar. Ini orang yang mengaji bukan kerana Allah Ta'ala. Kita ni lah ada dalam masjid ni, dia boleh tak ngaji. Dia boleh duk sibuk dengan dunia ni kita duk cerah kita ni. Ni kita semua ni yang ada dalam masjid lah ni. Kalau kita mengaji bukan kerana Allah Ta'ala, tiga benda kita dapat. Apa dia? Yang pertamanya dosa besar. Kena bertobat. Dosa besar. Yang keduanya tak bau syurga. Allahu Akbar. Lebih puasa Ramadan sebulan. Tak cukup Ramadan Isnin Khamis lagi. Tak cukup lagi hari-hari putih lagi 13, 14, 15. Tak cukup lagi kita tengok 9 Muharram, 10 Muharram. Puasa habis cuti. Tiba-tiba tak bau syurga. Punca dia apa? Punca kita mengaji tak ikhlas. Tak kerana Allah Ta'ala mengaji kerana hal lain.
Dan yang ketiganya, Allah Ta'ala akan azab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai dalil, sebagai bukti kepada hak dakwaan kita orang yang menuntut ilmu bukan kerana Allah Ta'ala tadi ni, dia berdosa besar, dia tak bau surga dan dia dikenakan azab siksa. Man ta'allama ilman, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yawmal qiyamah. Dia duduk tentu syahid dia. Dalil ada di situ. Barang siapa yang menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama, yang sepatutnya, yang semestinya ia lakukan, bila ia menuntut ilmu tadi ni, sepatutnya dia melakukan, dia menuntut tadi ni untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas. Dia mengaji tadi ni sepatutnya dia mengaji kerana Allah Ta'ala, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan dunia. Mu tak sah lagi sekolah vocational lah, tak sah lagi sekolah menengah teknik lah, mu masuk mahad tahfiz. Sebab lah ni orang duk cari orang menghafal Quran gaji 3,000 contohnya. Mu mengaji sekolah agama lah, sebab lah ni ustaz tak apa ada dah lah ni. Bila mu jadi ustaz nanti gaji mahal. Asalnya baguslah mengaji sekolah agama, menghafal Quran baguslah. Nabi kata man ta'allamal Qur'an khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang mengajar Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Sebaik-baik orang yang baguslah. Tapi dia menghafal Quran, dia mengaji Quran dari tujuan lain, tujuan dunia, nak gaji besar. Lo ni orang menghafal Quran lah ni, orang orang tahfiz lah ni. Kalau kita nak make dia mau pergi mengajar di sekolah tahfiz, tak ada 3,000 tobat kamu. Megah memang pun. Sebab itu kita tengok lah ni, sekolah tahfiz jadi malas, subah karan tak ada. Sekolah tahfiz nak. Pak aku kita buka tahfiz jalan Nabi kalau Kedah tu ada anak murid 2 orang. Bangunan ada 3 butir, anak murid 2 orang, tok guru seorang molek agak tidur seorang butir. Pasal apa? Sebab kebanyakan daripada orang lain hammuhum ad-dunya. Keinginan mereka, kehendak mereka ialah dunia. Ada orang bawa diri, orang tahfiz bawa diri tak tahun ni bagi saya lah jadi imam masjid tuan. Tak payah duk bayar apa, tobat. Ni cerita semua ni. Hak banyak yang nak ni ya budak. Bayar. Dia ambil tahfiz sekian-sekian, bayar banyak mana? Dah sampai nak masjid ni pun. Orang hafaz Quran tu mana kan? Banyak mana bayar? Kena bayar. Kalau kata tak apalah, saya ikhlas bayar banyak mana tak apa. Sejuk kalau kita dengar. Kita tak berani. Kita baca apa nama Al-Haizajah sudah jadi gak terawih deh, yang pentingnya ikhlas. Lepas tu pokok pegawai masjid pun macam lah, pok AJK masjid pun duk bangga masjid rumah ambil orang hafal Quran di mana macam lah pokok pegawai masjid, pokok AJK masjid pun. Masjid kami tahun ni kami sewa tok imam
khidmah baca sedap-sedap mayang kita tu tenang sikit. Kalau lutut tu hangga lah juga. Ni semata-mata nak parah. Oh, sedapmu, sedapmu. Duduk dalam semayang tu. Lepas tu esok ni nak cerita ke orang. Itu. Tak kena cara. Macam lah mengaji ni. Jangan punah bagi kita. Tak payah lah. Kalau cara kita nak sewa orang jadi imam, kita sampai tu nak jadinya tak usah di pagi lah. Kita baca ijazah, rakaat pertama saya qul huwallah, rakaat kedua pun rakaat sakit bagi pula pun baca ijazah qul huwallah, sudah lah. Habis sudah. Dan apa guna kita ingat gitu benar Allah Taala apa tak ada paksa. Allah kata faqra'u ma tayassara minal Quran. Mu mau baca lah yang mana mubah, yang mana mudah bagi mu daripada Al-Quran. Hidup tebal baca hak tinggi-tinggi itu sampai nak kena tok Quran di depan tu. Padahalnya bila kita sembahyang ni kita tengok ni mana? Bila kita sembahyang kita kena tengok ni mana? Kita ditengok pak sujud tu. Faham ke molek? Saya mau mengajar ni bukan nak jack orang, mau mengajar nak pergi faham. Kita mau bukan bahasa jack orang dah, nak pergi faham molek. Kena bahasa lah saya kata, jangan tak bahasa. Dia dah perasaan. Kita semua ni, termasuk saya lah. Kita kena faham ni. Ni, bila kita sembahyang tadi kita kena kosok ke sujud. Kerana itu arahan Nabi, tengok tempat sujud. Tapi bila dah Quran di depan tu, tengok tempat sujud dah. Tak lah. So kita ada di kalangan ulama kata boleh tengok lah apa semua, tak apalah tu, tapi kita lari jauh dah. Bukan gaduh baca apa khatam Quran, tak gaduh baca cakap mana boleh sudah. Dah kita tak mampu nak buat mana duk gagah apa, takut nanti lari timing. Niat kita tu lari jahanam habis. Kita nak kita habis banyak modal banyak tapi utuh tak ada. Nak buat apa? Barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang sepatutnya ia lakukan untuk mencari wajah Allah, itu ikhlas, namun dia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya aroma surga pada mereka. Tak dapat. Tak bau surga, la ilaha illallah, tak bau surga. Nak masuk surga lagi tak boleh kan? Ni bau budak. Oh, berat ni. Bahkan orang yang menuntut ilmu bukan kerana mengharap wajah Allah, termasuk orang yang pertama kali dipanaskan api neraka untuknya la ilaha illallah, mari nak menuntut ilmu tapi kena masuk neraka juga, tak boleh main. Letih juga dulu ni. Kita nak buat baik tapi kita dapat dosa. Itu kena jaga molek. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi ila qawlihi wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa'arrafahu bi ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtu al-'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an qala kadhabta ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ditambah, sesungguhnya orang yang pertama kali diputuskan perkaranya pada hari kiamat, mana orang yang mula-mula ditarik mari disoal jawab akhirat nanti, orang yang mula-mula. Ramai-ramai manusia ni di akhirat nanti Allah Ta'ala perintah malaikat tarik orang ni dulu. Aku nak soal dia mau dulu. Hak lain tu tunggu sat.
ni panjang, dia kata sampai sabda beliau. Maknanya hadis ni panjang, semua ada 3. Kalau ikut hadis ni semua 3, tapi dia tak mau bagi jadi panjang. Dia duk mari hak dia nak sini lah ni. Dia nak hak di sini. Ada orang tu apa nama, orang gagah, ada orang tu orang yang harta banyak. Hak 2 lagi tu. Hak yang 3 ni yang kita nak di sini ni apa dia? Dan seorang yang menuntut ilmu dan mengajarnya serta membaca Al-Quran. Mana orang alim, orang yang menuntut ilmu kemudian dia mengajar, itu alim lah, kan? Dan orang yang membaca Al-Quran, ia dihadapkan dan diberitahukan nikmat-nikmat Allah kepadanya, dan ia mengakuinya. Si fulan, mu ni dulu tak dunia ni, mu mengaji kan? Ya, dia kata. Lepas pada mu mengaji, mu jadi pandai kan? Ya, betul dia kata. Dan dia tanya lagi, mu ni dulu di dunia dulu, mu baca Quran sedap kan? Mu pandai baca Quran kan? Ya, betul. Itu maksud dia. Dia mengaku. Malaikat tanya dia, soal dia, ayat dia kata, mu tak dunia dulu lagu ni betul ke tak? Betul, dia kata, dia mengaku. Kalau dah macam tu kan, lalu ditanyakan kepadanya, apa yang engkau lakukan padanya? Dah mu tu mengaji rajin, mu jadi pandai baca Quran sedap pula. Mu buat apa? Nikmat tadi ni, nikmat yang mu dapat Allah Ta'ala bagi, kata mu ni pandai mengaji, sampai jadi orang alim, baca Quran bersedap. Nikmat Allah bagi tu, mu guna ke mana? Nikmat tu. Lalu ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran kerana mu bagi nikmat ku pandai mengaji, mu bagi nikmat ku jadi orang alim, mu bagi nikmat ku pandai baca Quran, baca sedap. Aku guna tu kerana mu. Allah Ta'ala berfirman, engkau bohong, engkau dusta. Boleh kecoh? Boleh kecoh Allah Ta'ala? Tak boleh. Maka sebab itulah Allah Ta'ala kunci mulut kita di akhirat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pasal mulut tu duk kerja kecoh. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Di akhirat nanti mulut dikunci, tangan yang bercakap, kaki jadi saksi. Wa tukallimuna aydihim. Tangan tu Allah Ta'ala boleh bagi bercakap. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki Allah Ta'ala bagi boleh jadi saksi. Pasal mulut dia kecoh. Ni mulut. Bila mulut tak kunci, dia jawab itu. Dia kata, oh, aku mau bagi jadi alim, aku mau bagi jadi pandai baca Quran, aku jadi mengajar, dan juga aku baca Quran kerana Allah kata bahawa mu dusta. Pasal apa Allah boleh kata bahawa? Pasal apa Allah kata dia dusta? Sebab Allah melihat pada apa? Hati. Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tidak melihat pada zahir kamu. Allah Ta'ala tidak melihat pada tubuh badan kamu, tetapi Allah Ta'ala melihat pada hati, niat kita tu. Tu di sini duk cara di tadi kata kita mari mengaji kena niat ikhlas. Sebab Allah Ta'ala tengok. Allah Ta'ala tak peduli tengok kita mari masjid, oh duk dia mengaji, dia tak baca tu. Dia baca apa? Hati kita. Sebab tu hati kita tu kena jaga supaya anggota lain tidak menasah. Ala fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al-jasad kullu wa idza fasadat fasada al-jasad kullu. Ala wa hiya al-qalb. Jaga-jaga dalam anggota tubuh badan kamu tu ada setokah daging. Kalau daging tu molek, selamatlah anggota lain. Kalau daging tu rosak, jahanam habis segala anggota lain. Apa dia daging tu? Hati. Jatuh tempat kita berniat, dan tepat di mana bersarang takwa. Yang Nabi kata at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna.
takwa duduk di sini, takwa duduk di sini, takwa duduk di sini. Takwa tu bukan duduk di atas tepi halmai kita, bukan duduk di jubah kita. Dah. Bukan duduk kita mari masjid dah. Takwa duduk di dalam tersembunyi. Kalau tak ada siapa boleh bayar. Sebab itu para sahabat sungguh kata Nabi kata dia mahu ahli syurga duduk teriak takut ni. Abu Bakar duduk teriak, Umar duduk teriak. Bila dengar ayat Quran teriak. Pasal apa nak teriak? Takut masuk neraka. La ilaha illallah. Nabi kata Abu Bakar masuk syurga dah. Duduk teriak takut lagi. Kita ni tak kuasa kena la ilaha illallah. Tak kuasa kena kita ni duduk sedap ya. Supaya kita ni masuk syurga dah. Ni duduk kelaku kita ni. Duduk kelaku kita tu tak kuasa nak mengaji, tak kuasa nak buat ibadat, tak kuasa nak betul cara hidup. Kuasa kita ni supaya kita ni selamat dah. Sedangkan para sahabat Nabi tu, Nabi jamin nak ahli syurga. Duduk tak sedap, duduk takut lagi, duduk bimbang lagi dia. Akan tetapi engkau mempelajarinya agar disebut orang yang berilmu. Mengaji dari ni supaya orang kata apa? Oh, dia tu alim, dia tu pandai, dia tu bijak, dia tu cerdik. Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan sebagai seorang qari. Allahu Akbar. Tak ada manusia boleh baca Quran macam dia. Hidran kena molek, mak kena molek, semua kena molek. Nak dengar tu lah, kan? Dan hal itu sudah kau dapatkan. Memang orang dah puji sungguh. Damu pun berasa seronok kembang dah dunia. Orang berpuji, damu pun dah ada dalam diri kamu perasaan berasa bangga dengan pujian manusia. Kemudian wajahnya diseret hingga dimasukkan ke dalam neraka. Buka pukulah telinga gitu dah. Tarik muka. Tarik sembah muka tu, tarik masuk dalam neraka. La haula wala quwwata illa billah. Berat. Ini kita pekat-pekat jaga supaya Allah Ta'ala jadikan kita ni pada orang yang ikhlas dalam bentuk ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan mengenai hal ini dalam hadis-hadisnya yang lain. Banyak lagi hadis. Ada yang hadis kata dibawa datang dengan seorang yang alim, kemudian dituk masuk dalam neraka, dia berbuli fatan daliqu aktabu, sehingga tali perut dia ditiburai, tali perut dia ditubik, dia tu sakit hingga ada musuh-musuh ligat gitu. Fayajtabi'u alaihi ahlun nar, lalu orang-orang ahli neraka duduk kali dengan dia tu pekat berimpun keliling dia. Bukan katamu kan dulu duduk atas dunia duk suruh kami buat baik, duk larang kami daripada buat jahat. Bukanmu kan si alim yang duk suruh kami buat baik, yang duk larang kami buat jahat. Bukanmu kan? Dia kata aku di antaranya. Maknanya orang alim pun, orang yang pandai pun kena masuk. Kita kena jaga. Bukan kita mengaji kerana kita mengaji ini supaya terangkat daripada kita kejahilan, supaya kita boleh betul amalan kita berbetulan dengan kehendak Allah. Itu kita mengaji kerana Allah Ta'ala tadi. Kita tidak boleh menuntut ilmu dengan tujuan untuk berbantahan dengan ulama. Ada juga orang yang dicari Tok Guru, tanya Tok Guru, kata Tok Guru masalah ni apa kita ni? Tok Guru koyak aku ni, dia ada kata aku dapat rahsia kamu. Ada dia nak pergi lawak ni siapa-siapa. Kan? Aku boleh dah kali ni maafmu kata tak kena. Tu pun maknanya menuntut ilmu bukan kerana ikhlas. Bukan. Kita tidak boleh menuntut ilmu dengan tujuan untuk berbantahan dengan ulama atau membantah orang-orang yang bodoh. Nak
mengalah ke orang yang bodoh-bodoh nak jadi kita tu sembang boleh ke kita lah lain tu. Boleh duduk kedai kopi ke boleh duduk meja tak kira lah kitanya. Pasal apa? Hak si bodoh tadi ni tak boleh nak kata apa lah, kita pandai dia. Nak begitu. Atau agar kita merasa lebih hebat dalam satu majlis. Nombor 3. Kita tidak boleh menuntut ilmu dengan tujuan untuk berbantahan dengan ulama. Atau membantah orang-orang yang bodoh. Atau agar kita merasa lebih hebat dalam sesuatu majlis. Tunjuk orang lah ni. Barang siapa yang melakukan yang demikian, maka berhati-hatilah terhadap neraka. Ancaman ni, satu ancaman. Kerana Nabi SAW bersabda, La ta'allamul ilma litubahu bihil ulama wala litumaru bihis sufaha wala takhayyaru bihil majalisa faman fa'ala dhalika fannarun nar. Itu ancaman. Janganlah kamu sekalian mencari ilmu dengan tujuan untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama. Nak lawan kan? Membantah orang-orang bodoh. Nak klik. Membantah ni bukan engkar, nak klik. Membantah orang-orang bodoh, mana nak klik. Nak bertekak. Nak bertekak dengan orang bodoh. Dan janganlah kalian memilih majlis untuk mencari perhatian orang. Maknanya nak bagi orang perhati ke dia. Nak bagi orang nampak kata dia adalah apa nama yang alim, yang pandai, yang bijak. Bukan tujuan kerana Allah Ta'ala. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka tempatnya di neraka. Nabi ulang. Sebagai apa? Sebagai nak menguatkan perkataan itu sungguh. Para ulama dan pendahulu kita yang saleh. Apa maksud pendahulu? Mana orang-orang dulu-dulu ni zaman salaf, zaman yang terdahulu, salafus saleh yang hidup bermula daripada zaman Nabi sampai ke 300 tahun. 300 tahun hijrah. Dia panggil apa zaman apa? Salafus saleh. Salafus saleh itu mana-mana? Orang dulu-dulu yang soleh-soleh. Orang dulu-dulu yang bagus-bagus. Lama mana dia mahu tu? 300 tahun. Mula daripada zaman Nabi sampai 300 tahun. Termasuklah Imam kita Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i dan imam-imam empat mazhab. Mereka itu semua adalah salafus saleh. Orang yang bagus-bagus. Orang yang dulu-dulu ni para ulama dan pendahulu kita yang saleh memberikan motivasi, semangat agar kaum muslimin menuntut ilmu syar'i semata-mata mencari keridaan Allah Ta'ala. Sama kalau mengaji kerana Allah. Jangan pandang ke sijil, jangan pandang ke kerja, jangan pandang kesenangan, kemewahan dunia. Mengaji semata-mata kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah semua akan selamat. Siapa yang utuhnya orang mengaji dunia, orang mengaji akhirat, dunia boleh saja. Orang mengaji ilmu agama ni, dunia ni boleh saja Allah bagi. Sebab dunia ni kita boleh belajar di mana-mana pun. Di mana-mana kita boleh belajar kan. Para sahabat Nabi dulu tak mengaji, bahagian-bahagian dunia ni boleh hidup molek pun. Dan memberikan peringatan yang keras kepada orang yang menuntut ilmu bukan kerana mengharap keridaan Allah Ta'ala. Beri amaran. Ulama-ulama salah dulu ni
salafus salih, dia mau beri semangat supaya orang mengaji kerana Allah Taala, dan beri amalan kalau orang tu mengaji lain daripada kerana Allah Taala. Beri amalan. Antaranya dia beri contoh antara ulama salaf yang terdahulu, yang orang beri motivasi ke orang dan beri amalan ke orang ini. Israel bin Yunus yang wafat pada tahun 160 Hijrah. Maksud salah. Sebab salah ni sampai tahun 300 Hijrah. Rahimahullah berkata, barang siapa menuntut ilmu ini, ilmu agama, barang siapa menuntut ilmu ini, yakni ilmu Allah kerana Allah Taala, maka ia mulia dan bahagia di dunia. Caralah hadis Nabi berlama-lama lah. Dan barang siapa menuntut ilmu bukan kerana Allah, maka ia merugi di dunia dan akhirat. Dunia ni dah awal-awal rugi. Di akhirat sana lagi lah rugi. Sebab Allah tak pandang. Sebab Allah melihat pada hati, tapi hati dia tak bagus. Hati dia tak molek. Bila hati dia tak molek, Allah tak peduli lah. Allah Taala hanya melihat pada hati yang bersih, hati yang molek, hati yang niat kerana dia. Apabila dia bubuh dalam hati dia itu kerana lain daripada Allah Taala, Allah Taala marahlah. Allah Taala cemburu. Allah Taala ni dia cemburu. Kalau nak muji lain daripada dia marah, dia cemburu. Isyam bin Abi Abdillah Ad-Dustuwai, wallahu a'lam. Kena berhenti di sini, belajar lagi. Subhanallah.